Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita akan sambung sikit lagi. Banyak lagi kot fungsi kuadratik ni. Okay, iaitu menggunakan kaedah rumus. Okay, so sebelum pergi lanjut, kita akan pergi kepada terbitkan rumus kuadratik menggunakan kuasa menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, so hari ni cikgu akan tunjuklah bagaimana kita nak buat ni. Okay, so mula-mula kalau awak tengok kaedah rumus iaitu mencari punca. Okay, daripada nota kat sini. Okay, yang pertamanya, okay, so dia ada dua formula. Sama ada nak guna sebelah kiri pun boleh, nak guna sebelah kanan pun boleh. Biasanya dalam peperiksaan formula sebelah kiri ni diberi. Okay, formula yang ke sebelah kiri ni diberi. Okey, so hari ni cikgu akan mulakan dengan nak terbitkan iaitu terbitkan rumus kuadratik rumus kuadratik ni lah. Kadang-kadang dikenali juga sebagai rumus kuadratik kadang-kadang kaedah rumus. Okey. So rumus kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey, so sekarang ni kita nak bukti So dalam PKD ni banyak salah satu bentuk vertex yang last kali kita belajar tu. Dan bagaimana nak buat graf. So hari ni kita akan terbitkan rumus kuadratik menggunakan kaedah PKD. Okey, so bagaimana kita nak mula dengan PKD? Okey, jika diberi apa? Diberi persamaan AM iaitu AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C sama dengan 0. Okey. Okey, menggunakan kaedah PKD hari tu kita dah belajar semua sekali bahagi dengan A. So akan dapat B per A X tambah dengan C per A. Okey, hari tu kita belajar bagaimana nak menghasilkan apa? PKD Okey, yang seterusnya kita alihkan C per apa ni? Kita alihkan C per A ke sebelah kanan. Boleh? Okey, bila kita alihkan C per A ke sebelah kanan. Okey. So dia akan jadi macam ni lah. Tolak C per A. Okey, bila yang ni pindah ke sebelah kanan, hari tu cikgu kata dah, yang B ni dia akan darab dengan apa? Okey, iaitu dia akan darab dengan B per A ni akan darab dengan 1 per 2. Okey, so kat sini. Okey, cikgu remark sikit. Okey, so kat sini. Okey, dia akan darabkan dengan apa ni? 1 per 2 B per A, betul tak? Okey, ni adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tetapi kena buat apa? Kuasakan 2. Okey, kuasakan 2. So, bila kedua-dua belah kena kuasa lah. So, kalau kita tengok 1 darab B, B. 2 darab A, A. 2A, sorry. So, kat sini tambah dengan B per 2A kuasa 2. Okey, kalau sebelah kanan tambah B per 2A kuasa 2, sebelah kiri pun sebelah kanan pun kena tambah. Okey, so cikgu tambah kat sini sebab sini tolak. Tolak biasanya orang letak belakang, tak letak depan. Okey, so kat sini akan jadi apa sini? Iaitu B per 2A kuasa 2. Okey, letak sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Okey, cikgu record je kat sini. Okey, yang seterusnya pilih yang mana? Yang kuasa 2 Hari tu cikgu dah kata kuasa 2 kat sini. So tengok operasi dalam dia ada operasi tambah. So kat sini akan jadi X tambah
B per 2A kuasa 2 sama dengan, kalau tengok kat sini akan dapat apa sini? B kuasa 2 bahagi dengan 4A kuasa 2. Okey. Cikgu kuasakan 2 bahagian atas dengan bahagian bawah. Okey, lepas tu dapat apa? C per A. Okey. So, kita dah belajar sampai kat sini hari tu. Okey, kita belajar sampai kat sini hari tu. Kalau masih ingat, tengok balik nota tu. Okey, sekarang ni cikgu nak buktikan. Okey, so cikgu nak buktikan bagaimana terhasilnya formula kat atas ni. Iaitu X sama dengan apa-apa ni. Okey, bagaimana terhasilnya formula kat atas ni. So, bila melibatkan operasi penolakan ataupun penambahan kat sini penolakan, pembawah ni mesti sama. Kalau awak tengok bawah dia, dia ada part A kuasa 2. Bermaksud, sebelah kanan ni, kena darab jugalah dengan part A. Bila 4A darab dengan A akan dapat 4A kuasa 2 ataupun akan dapat 4A lah. Gitu cara dia. Okey. So kat sini awak akan dapat apa sini? Okey, awak akan dapat benda yang sama lagi iaitu X tambah B per 2A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 bahagi 4A kuasa 2 tolak 4AC kat sini. Okey, nampak 4AC. Okey, bila tolak 4AC kat sini jadi apa ni? Bawah ni. Akan jadi sama kan, iaitu apa? 4A kuasa 2. Okay, 4A kuasa 2. So, bila dia sama kat bawah ni, cikgu boleh tulis dia sekali Cikgu akan tulis dia sekali iaitu X tambah B bahagi 2A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 4A kuasa 2. Dia akan jadi gini. Dia akan jadi gini. Sebab apa? Sebab hak bawah dia dah jadi sama. Okey, hak bawah dia dah jadi sama. Okey. Okey, seterusnya apa yang perlu kena buat? Okey, kalau awak tengok sebelah kanan tu, apa yang berlaku pada sebelah kanan ni? Dia ada kuasa 2, betul? So, bagaimana nak hilangkan kuasa 2? Punca kuasa kedua-dua belah, betul? Okey, nak hilangkan kuasa 2 ini adalah kita puncakan kuasa kedua-dua belah. Okey, so bagaimana kita nak buat? Okey, iaitu kalau kita tengok kat sini, X tambah B per dengan 2A kuasa 2. Okey, apa maksud punca kuasa? Dia akan jadi macam ni. Okey, nanti dia akan jadi macam ni. Okey, ni. Cikgu guna pen warna merah. Punca kuasa. Punca kuasa, kalau awak tengok dah belajar dah semasa tingkatan 1 dulu. Okey, kuasa 2, punca kuasa dan sebagainya awak belajar dulu. Okey, cuma dalam matematik tambahan, bila ada punca kuasa kat depan, dia mesti ada plus minus. Dia advance sikit lah. Okey, dia ada advance sikit. Okey, so kalau kita tengok, so nota kat sini. Okey, bagaimana punca kuasa ni hilang? Okey, dia macam ni sebenarnya. Okey, cerita dia macam ni. Okey, iaitu X tambah B per dengan 2A kuasa 2. Okey, punca kuasa itu bermaksud apa? 1 per 2. Okey, so awak cross kat sini, awak akan dapat apa sini? Awak akan dapat X tambah B per 2A. Okey, awak akan dapat macam ni nanti. Okey, sebab punca kuasa X bermaksud X kuasa 1 per 2. Ni. Okey, ni dia punya dia punya tu dia. Okey, punca kuasa X bersamaan dengan X1 kuasa 1 per 2. Okey. So ini kita akan tengok dalam indeks nanti. Okey. Kita akan tengok dalam indeks nanti. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, jadi macam ni. So dia kuasa 2 kat sini, dia akan darab dengan 1 per 2. Bila dia darab dengan 1 per 2, yang tinggal kat sini adalah
Okey, bila dia darab dengan 1/2, dia tinggal kat sini adalah, sorry. Okey, cuma dah buat exercise jangan guna pen merah jangan guna pen merah. Okey, so yang tinggal kat sini adalah X tambah B/2A. Okey. So. Okey, so yang tinggal adalah X tambah B/2A. So kat sini dia akan jadi plus minus square root. Okey, ataupun kita kuasa kat sini. Okey, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 4A kuasa 2. Okey, sekarang ni nak pindahkan X. Bila pindahkan X. Pindahkan apa? Pindahkan B dengan 2X kat sini. Okey. So kat sini dia akan jadi apa? Ni positif Bila pindah akan jadi negatif B/2A. Sini adalah jadi tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 4A kuasa 2. Okey. Boleh? Okey, so 4A kuasa 2 ni sebenarnya, sebenarnya 4A kuasa 2, punca kuasa ni bermaksud apa? Bermaksud 2 kuasa 2, A kuasa 2. Maksud dia. So, apa maksud dia? Okey, maksud dia kat sini. Okey, kat sini. Okey, kat sini akan dapat 2 kuasa 2, A kuasa 2. Okey, didarabkan dengan apa? 1/2. Yang ini nak kembang. So, awak akan dapat apa sini? 2 kuasa 1, A kuasa 1. So, kat sini adalah 2A. Okey. Yang ni yang cikgu kira hak bawah ni. Okey, hak bawah ni cikgu kira. Hak bawah ni. Okey, bila kira hak bawah tu apa yang berlaku kat sini? Maka tinggallah. Okey, dia akan tinggal dalam bentuk macam ni kalau awak tengok. Okey, sebelum tu dia akan jadi macam ni. X sama dengan negatif B per dengan 2A sebab kita dah punca kuasa dah kat bawah ni. Okey, so punca kuasa hanya tinggal kat atas je. Okey, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. So, tengok. Okey, operasi tambah tolak. Bila dia bahagi, kita boleh tulis dia sekali. Okey, iaitu negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC. Ini adalah square root kat sini. Semua sekali sama dengan apa? 2A. Okey. Ini adalah bagaimana cikgu nak buktikan. Okey. Nak buktikan rumus kuadratik ataupun kaedah rumus ni dengan menggunakan kaedah BKD. Okey, ada dalam buku teks awak ni. Ada sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni. Terbitkan. Okey, sebelum ni kita dah terbitkan rumus kuadratik tu. Okey, kita dah terbitkan rumus kuadratik sebelum ni. Okey, so hari ni kita akan pergi ke lebih detail sikit lagi iaitu kita terbitkan rumus PKD ni menjadi rumus kuadratik. Kalau awak tengok negatif B, sini pun negatif B tak? Nah, tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. 2A. Okey, hak ni sama juga benarnya. Okey, dia alih je, dia alih. Tu kat sini B, dia akan jadi apa? B kuasa 2. Boleh? Okey. So, biasanya sebelah kiri lah kita guna. Okey, inilah kalau soalan tu dia nak suruh terbitkan. Okey, yang seterusnya awak akan tanya, cikgu ambil mana awak sebelah kanan ni? Okey, sebelah kanan ni ada buku teks awak sebenarnya. Dia kata ni, ahli matematik daripada India ni. Okey, dia menyelesaikan penyelesaian persamaan kuadratik yang mana AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong yang setara dengan nilai X. So, samalah yang ini. Okey, yang bawah ni, dia sama dengan formula ni. Okey, dia sama formula ni. Okey, kalau awak doktor, awak terang lah. Awak terang masuk kat sini. Okey, so negatif B kat sini, awak terang masuk kat sini. Okey, awak terang masuk kat sini, awak akan dapat nilai yang sama juga. Okey, cuma dia buat square root belakang kat atas ni. Apalah. Okey, dia setara. Okey, so yang ini, kalau jumpa, inilah kaedah dia. Okey, inilah kaedah dia. Okey, so
So habis satu perkara. Sekarang ni kita nak apply formula ni. Okay, kita nak apply formula ni. Bagaimana kita nak guna formula ni dalam peperiksaan. Okay. Tujuan formula ni adalah mencari punca. Apa maksud mencari punca? Nilai X lah. Okay, nilai X. Okay, sebelum ni kita dah belajar kaedah apa? Okay, dalam matematik awak dah belajar. Okay, mencari punca ni awak dah belajar iaitu kaedah perfaktoran. Kaedah perfaktoran. Okay, dia kaedah perfaktoran. Kaedah perfaktoran bermaksud merupakan kaedah mencari punca. So, bagaimana format kaedah perfaktoran? Okay. Sorry ya, salah saja. Faktoran tak. Perfaktoran. Okay, so bagaimana kaedah perfaktoran? Dia punya rangka dia. Okay, kaedah perfaktoran rangka dia macam ni. Okay, kurungan sama dengan kosong. Ni adalah kaedah perfaktoran. Okay, yang kedua. Ni dalam matematik. Yang ni awak dah belajar. Ni dah belajar dalam matematik. Yang ini awak belajar dalam matematik tambahan. Okay, iaitu apa? Iaitu kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, so bagaimana kaedah penyempurnaan kuasa 2? Adik ingat tak? Okay, inilah kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni. Ni. Ni boy. Okay, so kaedah penyempurnaan kuasa 2 sini. Kat sini. Okay, kat sini. Okay, ini kaedah penyempurnaan kuasa 2 ataupun kita boleh tulis dia sebagai apa? Okay, dia punya tu dia. Kalau nak sama dengan kosong, so kita boleh tulis dia sebagai X kuasa 2 tambah B per A X. Okay, lepas tu yang kena adakan apa? Yang kena adakan adalah B per 2A kuasa 2. Cikgu nak buat sama dengan kosong kat sini. Okay, tambah dengan apa sini? C per A, betul tak? Sebab C per A ni cikgu nak pindah ke sebelah kanan. Okay, sebab cikgu nak buat sama dengan kosong. So, kat sini kena ada apa? B per 2A kuasa 2 sama dengan kosong. Okay, ini adalah kaedah PKD. Okay, ni cikgu buat sama dengan kosong. Ni yang dia punya ni. So, hari ni adalah kaedah rumus. Masih lagi mencari punca kaedah rumus. Okay, yang perlu awak dah perlu hafal benda ni sebab diberi dalam peperiksaan. Inilah formula dia. Okay, inilah formula dia. Okay, ini adalah formula dia. Okay, dia ada dua formula dia. Biasanya kita guna yang sebelah kiri lah. Okay, cikgu akan guna sebelah kiri. Biasanya sebelah kanan ni jarang kita nak guna. Okay, tapi kalau nak guna pun boleh juga. Tapi ganja sikit lah daripada orang lain. Okey, yang seterusnya kita tengok sekejap contoh 2. Okey, contoh 2 dia suruh selesaikan persamaan A2 X kuasa 2 tolak 2 X tolak 3 sama dengan kosong. Menggunakan kaedah rumus. Tengok. Kalau guna kaedah selain ada kaedah menggunakan rumus, tidak boleh diterima lah. Okey, so dia suruh buat menggunakan kaedah rumus kat sini. Okey, so bagaimana kat sini? Okey, so cikgu mulakan dengan contoh 2. Warna pen merah saja ni. Okey, so kat sini cikgu mulakan dengan contoh 2. So bagaimana nak selesaikan contoh 2 kat sini? Okey, nak selesaikan contoh 2 kat sini adalah 2x kuasa 2. Mesti ada persamaan diberi. Persamaan fungsi kuadratik iaitu tolak dengan 2x tolak dengan 3 sama dengan kosong. Okey, sebelum nak tu awak kena pasti nilai A. Nilai A dia berapa? 2. Okey, nilai B dia berapa? Negatif 2. Nilai C dia berapa? Nilai C dia adalah negatif 3. Okey, so cara nak check dalam kalkulator. Okey, so cikgu ada software kalkulator warna hitam je. Warna putih cikgu ada. So cikgu kongsilah. Kalau siapa warna putih tu kalau ada masalah nak tekan dia, boleh WhatsApp cikgu, boleh tanya cikgu bagaimana nak tu dia. Sebab cikgu tak ada software dia lagi. Okey, cikgu ada hak warna hitam sahaja. So bagaimana kita nak tekan hak warna hitam? Okey, so sekejap cikgu nak sharing sekejap kat sini.
Okey. Tadi kita dah ada dah nilai A tak? Nilai A, nilai B, nilai C. Okey, kita dah ada dah nilai A, nilai B, nilai C. Sekarang ni kita nak tekan kalkulator kita. Ni kalkulator kita. Okey, cikgu harap nampaklah kalkulator ni. Okey. Ni kalkulator. Kalkulator. So nilai A kita berapa ni? 2. Okey, sebelum nak masuk 2, 3, 2 lah. A, B, C tu, tekan dulu 3 kali. Yang ni yang warna hitam Ni yang warna hitam. Mod. Biar ada equation. Okey, tekan nombor 1. Okey. So, unknown dia berapa? 2 kan? Okey, 2 ke? Tekan mula Mula. Sekejap apa jadi? Sudah. Okey. So tekan apa? Mod. Okey, mod 3 kali, 1, mod lagi sekali. Tekan 2, degree dia 2. Mod 3 kali, 1, mod lagi sekali, 2. So ni yang kalkulator warna hitam. So dia tanya apa? A tanda soal. So A tanda soal adalah berapa? Adalah 2. Masuk dulu 2. B tanda soal negatif 2. Masuk pula negatif 2. C tanda soal negatif 3. Selesai dulu. So awak dapat panjang jawapan betul. So ingat jawapan yang kita pilih adalah apa? 4 akar bererti. Okey, 4 akar bererti. So kat sini jawapan yang kita akan terima nanti, okey, nilai X adalah 1.823. Berapa cikgu ambil 1.823? Cikgu bundarkan 8 kat sini. Bundarkan 8, dia akan jadi sini 2, dia akan tambah 1. 3 lah. Okey, dan satu lagi adalah, okey, cikgu ambil 4 lah. 0, 1, 2, 3. Betul tak? Okey, so 8 ni pindah ke sebelah kiri. Okey, bundarkan ke sebelah kiri, so akan jadi 3. So kat sini negatif 0.823. Okey. Faham ke kat sini? Boleh? Okey, boleh. Okey, bila dah jadi macam tu, okey, awak tulis ni seperti mana yang cikgu tulis ni, yang sebelah kanan ni. Okey, ni jawapan dia. Sekarang ni kita nak guna formula kaedah dia. Okey, kita nak guna kaedahnya. So kaedah ni cikgu akan guna mengikut buku teks lah. Okey, mengikut buku teks. Okey, sebenarnya banyak cara nak selesaikan kat sini. So kat sini cikgu akan guna buku teks supaya jawapan awak jadi gini. Okey, supaya jawapan awak jadi macam ni. Okey, so yang pertamanya tulis dulu formula dia. Okey, tulis dulu formula dia, iaitu negatif B tambah tolak. Okey, tambah tolak ni duduk kat atas, jangan duduk di bawah lain. Biasanya pelajar bila dia jawab peksa ataupun dia nak selesai soalan, dia buat gini. Lepas tu dia garis elok bawah ni. Salah terus lah. Okey. Sebab penulisan tu dah salah dah. So tambah tolak, duduk kat atas, tambah tolak. Okey, B kuasa 2 tolak 4AC. So kat sini adalah punca kuasa. Okey, so garis je kat sini. Okey, bawah dia adalah 2A. Okey, bawah dia adalah 2A. Okey, so cara yang pertama apa yang perlu awak kena buat? Masuk je nilai. Okey, B berapa B? Negatif 2. So negatif 2 kat sini. Okey, negatif 2 kat sini. Sekejap ya. Okey, negatif dengan negatif 2 kat sini. Okey, so tambah tolak. Okey, nilai B. Okey, B adalah negatif 2 dikuasakan dengan 2. Tolak nilai 4.
Okey, A adalah 2, C adalah negatif 3. Okey, A adalah 2, C adalah negatif 3. Okey, boleh? Okey, yang seterusnya ni, nak square root ni. Nak square root kat sini, pastikan penuh. Jangan separuh sampai sini. Penuh. Dia start daripada plus minus ni sampai habis ni. Biasanya pelajar suka nak shortcut ni. Okey, begitu juga dengan bahagi. Bahagi jangan ambil kat sini je. Okey, cikgu guna warna hitam. Okey, ada tu student dia garis dia sampai sini je. Lepas tu bawah dia tulis 2A. Tak ambil. Garis dia, awak garis molek lah. Okey, jangan garis macam gaya cikgu ni. Tak ada pembaris sini. Okey, awak garis dia start daripada depan ni sampai belakang. Garis dia mesti habis. Okey. Dan yang seterusnya adalah 2A. So, nilai A berapa nilai A? 2. Masuk je. Okey. Okey, bila jadi macam ni, dia akan terbahagi kepada 2. Okey, dia akan terbahagi kepada 2. Okey, dia akan terbahagi kepada 2. Kenapa 2 cikgu? Sebab ada tambah se, ada tolak se. Yang sebelah kiri ni tambah, kita buat. Yang sebelah kanan ni tolak. Okey, so bila melibatkan macam tu, cikgu suka buat garis tengah lah. Pakai pembaris ni tengah ni. Okey, so yang sebelah kiri ni tambah, awak buat gini. Negatif, berjumpa negatif, positif tambah tolak. Yang ini awak tekan je kalkulator. Okey, awak tekan je. So, negatif 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, 4 kali 2, 8. Okey, 8 kali 3, 24 Okey, so tambah sini. So, 4 tambah dengan 24 akan jadi 28 kat sini. Yang kat sini awak kira je pakai kalkulator. Okey, so bahagi dengan apa sini? Bahagi dengan 4. Ni cikgu silap dah ni. Sekejap tambah je kat sini. Okey, so kat sini bahagi dengan apa? Bahagi dengan 4. Okey, bila bahagi dengan 4 kat sini, apakah yang perlu awak kena buat? Tekan je kalkulator. 2 tambah square root 28. Okey. Awak tekan je. 2 tambah square root 28 sama dengan tu. Lepas tu bahagi dengan 4. Okey, siapa pakai kalkulator ni dia akan bagi set, betul tak? Ingat jawapannya mesti dalam titik perpuluhan. Tekan S to D. Okey, so awak akan dapat 1.823. So kat sini adalah X sama dengan 1.823. Okey, macam tu je. Okey, yang ni tambah. Okey, awak kira sekali je ni. Yang ni tambah, yang sebelah kiri adalah tolak. So 2 tolak punca kuasa 28 bahagi dengan 4 kat sini. Okey, so tekan je kalkulator. Okey, siapa yang pakai kalkulator warna putih ni, okey, dia akan bagi dalam bentuk set. Okey. Yang warna hitam tu direct gua rasa 2 tolak. Okey, punca kuasa 28, awak tekan dulu sama dengan bahagi dengan 4. Okey, so pastikan jawapan dia titik perpuluhan dalam 4 akan berarti negatif 0.823. Okey, itu sahaja. Okey, so dah memadai tinggal macam ni. Okey, memadai tinggal macam ni. So apa yang perlu awak kena buat? Ginilah. Tapi kalau cikgu buat sedikit penambahan. Okey, kalau boleh tulis pula sekali lagi. Okey. Cikgu takut cikgu termis baca. Okey, sebab kalau kelas awak 20 apa? 27 maknanya 27 jenis tulisan yang perlu cikgu baca. Okey, so macam-macam lah tulisan dia. Kalau rasa tulisan awak dah apa molek, tulis balik sekali lagi 823. Kalau nak tulis sekali lagi, tulis macam ni. X sama dengan 1.823, negatif 0.823. Okey, tu je. Tu je caranya. Okey, kalau boleh. So, framework dia macam ni lah yang cikgu nak nanti. Okey, contoh 2. Okey, so kita tengok
latihan dia. Latihan kat sini. Okey. Okey, latihan nombor 2. Okey, nombor 2. A, B, C, D, E. Okey, latihan nombor 2 kita cuba buat Kita cuba buat. Okey, latihan diri 2.1 nombor 2. Okey, cikgu tulis kat bawah ni. Okey, kita pergi ke latihan diri 2.1. Okey, soalan nombor 2. Okey, katakan soalan nombor 2A cikgu nak jawab. Okey, soalan nombor 2A iaitu X kuasa 2 tolak dengan 4X tolak dengan 7 sama dengan 0. Okey, sebelum nak jawab tu macam biasalah. Kena pasti dulu A berapa? A 1. Okey, B berapa? B negatif 4. Okey, C berapa? C negatif 7. Okey, bila jadi macam ni, okey, macam biasalah. Tekan kalkulator pula. Okey, bagaimana nak tekan kalkulator? Okey, macam ni. Okey, macam ni nak tekan kalkulator. Okey, awak dah dapat nilai A tadi. Awak dah dapat nilai B, awak tekan je kalkulator. Nilai A berapa nilai A? Okey, move dulu. On dulu, dah ada. Okey, A berapa A? A 1 sama dengan. B berapa? Negatif 4 sama dengan. Okey, C berapa C? Negatif 7. Okey, so sama dengan. Okey, so awak akan dapat jawapan yang panjang. Okey, so jangan jawab panjang. Okey, cikgu dah beritahu dah. Berapa akar bererti nak pilih? Nak pilih adalah 4 akar bererti kat sini. Okey, so berapa nilai X kat sini? Okey, nilai X kat sini kalau kita baca yang pertama adalah 5.317. Nanti kita akan dapat jawapan ni. Okey, lepas tu X yang kedua. Okey, X yang kedua apa? X yang kedua negatif 1.317. Okey, so hati-hati dengan pembundaran kat sini. Round off pastikan betul kat sini. Okey, bila dah tekan kalkulator, okey, baru kita buat step kita. Okey, menggunakan kaedah rumus. Okey, so bagaimana nak gunakan kaedah rumus? Okey, so bagaimana nak gunakan kaedah rumus? Okey, nak gunakan kaedah rumus adalah masukkan formula dia dulu. Okey, masukkan formula dia dulu. Okey, katakan formula kat sini. Okey, cikgu masukkan formula dia dulu. Okey. So, formula dia apa? X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC semua sekali bahagi dengan 2A, lepas tu punca kuasa. Okey. Awak masuk dulu dalam formula dia, iaitu nilai B berapa nilai B? Negatif 4. So, kat sini akan dapat negatif 4 kuasa 2. Tolak dengan 4. A berapa A? 1. Okey. C berapa C? Negatif 7. Okey. Okey, lepas tu tekan je kalkulator ni. Iaitu bahagi dengan 2A. A berapa A? 1. Okey, bila jadi macam tu, pecah 2. Pecahkan dia jadi 2. Okey, 1 sebelah kiri ambil positif lah senang. Okey, so kat sini 4 tambah. Okey, yang ni kira je pakai kalkulator. Okey, kira je pakai kalkulator. So kat sini dapat berapa? Dapat 44. Okey, so kat sini bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. Okey, kat sini awak tengok. Check dulu kalkulator. Okey, so 4 tambah
square root 44 sama dengan bahagi dengan 2. So pastikan jawapan dia dalam titik perpuluhan. Awak dapat 5.317. Okey, 5.317. Okey, sebelah kanan pun macam tu juga. Tapi sebelah kanan ni buat operasi tolak tengah dia. Okey, buat operasi tolak. Okey, bahagi dengan 2 kat sini. Berapa nilai X kat sini awak dapat? Okey, so nilai X kat sini awak akan dapat negatif 1.317. Okey, so last kali list balik, iaitu nilai X sama dengan 5.317 dan satu lagi adalah negatif 1.317. Okey, boleh kat sini? Ada tekan pula. Okey, ada soalan? Okey, cikgu bagi masa dulu sekejap untuk awak buat B. Okey, cuba buat B dulu sekejap. Okey, cuba buat B sekejap. Okey. Cuba buat B sekejap ya. Okey, boleh buat B. Okey, boleh. Okey, untuk soalan ni, okey, awak kena ingat untuk soalan ni biasanya untuk soalan ni biasanya jawapan dia akan tengok last sekali. Yang pentingnya adalah langkah kerja. Okey, itu dalam matematik tambahan. Okey, jawapan tu dia jatuh ke nombor 2. Okey, nombor 1 adalah langkah kerja yang perlu awak kena kuasai. Awak kena ingat bila awak jawab soalan tu, okey, pastikan soalan tu bukan jawapan betul dulu, langkah kerja betul dulu. Okey. Langkah kerja betul, jawapan baru betul. Okey. Cikgu tunjuk siapa B Okey, yang ini. Okey, yang ini nanti sebagai
kerja lah. Okay, nanti aku tulis kat bawah tu. 2 C D E ya. Okay, so bagaimana nak kira dia? Okay, itu masalahnya nak kira dia. Okay, nak tunjuk dia punya jalan kira dia. Okay, sebab kalau kita tengok soalan ni, okay, kalau kita tengok soalan ni, jawapan dah dapat dah. Kalau kita tengok soalan ni, kalau perasan soalan ni, jawapan dah ada dah ni. Seolah-olah tak perlu kira. Ada dah jawapan. Tapi soalan ni bersyarat menggunakan apa? Menggunakan rumus. Tu syarat dia. Okay, so macam biasalah kita buat macam ni dulu. Okay, lepas tu kena pasti nilai A 2. Okay, nilai B adalah 2. Nilai C adalah negatif 1. Okay, dan yang seterusnya kita guide. Kita guide. Make sure step kita ni biar dapat jawapan nilai X seperti mana soalan tu. Okay. Okay, masuk je A2, B2, C negatif 1. Okay, so berapa nilai yang mula-mula awak dapat ni? Okay, mula-mula awak dapat nilai X kat sini 0.366. Okay, 366. Okay, yang kedua. X yang kedua awak akan dapat negatif 1.366. Maknanya jawapan kita nanti biar pergi ke sini. Okay, biar pergi kat situ baru dapat maka penuh. Tapi kalau ada jawapan saja tanpa langkah kerja kosong Okay, tu je nak khabar. Okay, so kat sini adalah X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, make sure ni garis ni biar habis 2A. Okay, 2A. Okay, mula-mula tulis dulu formula dia. Okay, kalau dah biasa tak apa. Okay, sebabkan ni adalah first day. Okay. Masuk je nilai B berapa nilai B? 2. Okay, tambah tolak B kuasa 2 apa? 2 kuasa 2. Tolak 4A. A ialah 2. C adalah C. Negatif 1. Okay, lepas tu. Okay, punca kuasakan dia. Okay, so bahagi dengan apa sini? 2A. A adalah 2. Okay, bila jadi macam ni. Okay, belah dia tengah. Sebab apa? Senang nak tengok. Okay, kalau buat ke bawah, susah sikit nak tengok. Okay, so kat sini kita permudahkan. Sini jadi negatif 2. Okay, tambah sebelah kanan. Tambah sebelah kanan ni. Okay, so tambah kat sini. Selesai yang dalam rumah ni. Okay, selesai yang dalam rumah ni. Kalau awak tengok kat sini. Okay, so dapat apa sini? 12. So, sini adalah 4. Okay, awak tekan je kalkulator. Dapat ke 0.366? Okay, dapat ke 0.366? Okay, kalau tak dapat tu maknanya something wrong pada pengiraan awak tu. Okay, so negatif 2 tambah square root 12 sama dengan bahagi 4. Okay, so dapat apa? 0.366. Okay, sama. Maknanya langkah kerja kita betul tu. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Okay, negatif 2 tolak 12. Bahagi dengan 4. Okay, kita cek dulu. Adakah sama dengan jawapan negatif 1.366? Tekan je kalkulator. Okay, bahagi dengan 4. So, dapat apa sini? Negatif 1.366. Okay, so jawapannya adalah
sama. Sama tu maknanya betul lah. Tu lah. Cikgu pun kadang-kadang hairan juga buat apalah dok ada skor ADMAT. Okay, tapi yang cikgu tengok ada perkara utamanya adalah kurang buatlah latihan. Tu je. Okay. Cara dia. Okay, cara nak selesaikan soalan ni. Okay, so sebagai kerja tambahan. Okay, homework. Okay, so homework kat sini. Okay, so homework kat sini adalah soalan latihan diri 2.1. Okay, 2.1 iaitu soalan nombor 2 iaitu daripada C sampai ke F. Okay, cuba biasakan diri awak dengan soalan ni. Okay, Bak Cikgu nak pergi satu lagi Satu lagi. Bak Cikgu sedang kok satu lagi. Okay, Cikgu nak pergi ke satu lagi soalan. Okay, satu ataupun dua lagi soalan berbentuk soalan peperiksaan. Okay, berbentuk soalan peperiksaan. Soalan peperiksaan gini lebih kurang. Kalau tubik hak gini, okay, alhamdulillah sangat lah. Biasanya dia tubik soalan pattern nombor 3 dengan pattern nombor 4. Okay. Ataupun pattern nombor 3 dengan nombor 4. Okay. Ini adalah soalan peperiksaan. Dia tak cover pun kat sini. Menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Dia tak cover pun. Menggunakan kaedah rumus. Dia tak beritahu pun. Okay. Kalau soalan pattern macam ni. Okay. Pattern macam ni lah. Okay. Pattern macam ni. Cikgu showkan jawab menggunakan kaedah rumus. Okay, cikgu cadangkan buat kaedah rumus sebab dia senang. Okay, dia senang nak selesaikan. Okay, dia senang nak selesaikan kat sini. Okay. Kalau soalan macam ni. Tapi soalan macam ni awak kena baca dulu lah. Menggunakan pengetahuan apa yang awak belajar sebelum ni. Boleh? Okay, menggunakan pengetahuan apa yang awak belajar sebelum ni. Okay, tengok soalan nombor 3A. Okay, apa maksud soalan nombor 3A ni? Dia nak benda sebenarnya. Apa situasi dia? Siapa boleh jawab? Letih awak cakap seorang. Okay, apa situasi dia? Situasi dia adalah sebuah segi empat tepat. Sebuah segi empat tepat. So kita dah tahu. Okey, sebuah segi empat tepat. Okey, ni segi empat tepat. Okey, dan dia menggunakan term penjuru. Apa maksud penjuru? Bucu ni sama dengan bucu ni. Ni. Penjuru ni. Bucu ni sama dengan bucu ni. Okey, ialah 10. Dia dalam bentuk ayat. Penjuru adalah term matematik, segi empat tepat adalah term matematik. Okey, 10 adalah nilai. Okey, jika panjangnya, okey, hak mana panjang? Hak mana lebar? Kita pun tak tahu panjang, lebar, tinggi tau. Kita ada 3, panjang, lebar, tinggi. So kat sini mana panjang? Okey, so ni adalah panjang. Ini adalah panjang. Okey, kalau panjang, kita nampak sini tinggi tau. Tapi kita tak panggil tinggi, kita panggil dia lebar. Kecuali dia bentuk 3 dimensi. Kalau 3 dimensi, katakan box ni. Okey. Kalau bentuk 3 dimensi. Okey. Susah juga nak lukis dalam ni. Okey, kalau bentuk 3 dimensi, kat sini panjang. Okey, lebar dia jadi sini. Sebab apa sini lebar? Sebab sini adalah tinggi. So awak kena tahu istilah-istilah dia. Kalau sini panjang, sini tak panggil tinggi. Ini adalah lebar. Sebab ni adalah 2 dimensi. Jangan tertukar. Ini adalah 3 dimensi. Sebab cikgu tengok ada pelajar dia tertukar 2 dimensi dengan 3 dimensi. Okey, tapi soalan ni dalam bentuk 2 dimensi.
Okey. Dia kata apa? Jika panjang lebih. Lebih maknanya tambah lah. Okey, tambah. Okey, lebih daripada lebar. So, katakan panjang kat sini X. X tambah dengan 2 sama dengan lebar. Lebar dia adalah Y. Sebab ia lebih lah. Okey, panjang dia lebih tambah 2. Lebar dia adalah Y. Okey, cari ukuran panjang dan lebar segi 4. So, panjang dengan lebar. So, lebar dia apa? Y. Panjang dia adalah yang ni lah. Okay. X tambah dengan 2. Sebenarnya, soalan kat sini, cari ukuran panjang dengan lebar. So, kat sini boleh katakan apa? Ukuran apa? Ukuran apa kat sini? Okay, ukuran apa kat sini dia kata? Siapa faham soalan ni? Cari ukuran panjang dan lebar. So, bermaksud panjang dia adalah X tambah dengan 2, lebar dia adalah Y. Okay, tu je. Okay, tu je yang perlu awak kena faham. Okay, untuk soalan A. Okay, so untuk soalan A ni, kalau awak tengok, okay, soalan nombor 3A. Okay, nombor 3A, antara kaedah nak jawab matematik tambahan, antara kaedah untuk menjawab matematik tambahan adalah membina gambar rajah yang sesuai ataupun yang munasabah. Tu kaedah dia. Buat gambar rajah yang munasabah. Okey. Katakan tadi pembujuru kat sini kita ambil dia. Okey, so pembujuru kita ambil kat situ. Okey, so berapa nilai pembujuru kita? 10. Okey, sini adalah panjang. Okey, panjang kita adalah apa? X tambah dengan 2. Okey, lebar kita apa? Lebar kita adalah Y. Okey, so daripada sini sebenarnya soalan ni uji teorem Pythagoras. Cikgu, kenapa teorem Pythagoras? Sebab segi 4 tepat sudut dia adalah 90 kat sini. Teorem Pythagoras, X tambah 2, sini adalah Y, sini adalah 10. Sebenarnya ia uji hak ni. Dia uji hak ni. Okay, so bagaimana kita nak start soalan ni? Dengan menggunakan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okay, so apa yang teorem Pythagoras menyatakan? Okay, panjang kuasa 2, lebar kuasa 2, hasil tersebut tambah hasil ni, jumlah hasil ni sama dengan apa? 10 kuasa 2. Okay, so kat sini akan jadi X tambah 2 kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Okay, ni yang pertama yang perlu awak nampak. Bina gambar rajah yang sesuai, tukar dalam bentuk yang biasa kita belajar dalam teorem Pythagoras hasil ni. Okay, dan selesaikan. Okay, kalau awak tengok kat sini PMP method, kaedah power multiple power. So, power yang pertama adalah X kuasa 2. Multiple 2 darab X darab 2 akan dapat 4X. Okay, power yang seterusnya adalah 2 kuasa 2. So, akan dapat 4. Okay, so yang sebelah kiri ni adalah PMP method. So, sebelah tengah adalah macam biasalah. Okay, kat sini akan dapat apa kat sini? Akan dapat 100. Okay, akan dapat 100. Okay. Cikgu silap dah. Dia kata apa? Okay, tak apa. Okay. So, kat sini awak akan dapat apa? Okay, X kuasa 2 tambah dengan 4X tambah dengan Y kuasa 2. Sini yang cikgu silap dia nanti. 4 sama dengan 100. Okay, kalau kita tengok, okay, kita refer balik. Cikgu ada cuar sikit sini. Okay, dia kata apa ayat bahasa Melayu? Okay, panjang lebih 2 cm daripada lebar.
Okey. Cikgu silap sikit sini. Okey. So katakan pemboleh ubah yang cikgu nak guna adalah X. Okey. Pemboleh ubah yang cikgu nak guna adalah X. Okey. Kalau panjang lebih, so X tambah 2. So lebar dia jadi apa? Lebar dia jadi X. Kat sini cikgu silap. Sebab apa? Tak boleh jumpa X dengan Y ni. Okay, X dengan Y nanti kita akan jumpa dalam sistem persamaan nanti. Okay, dikata panjang lebih daripada 2, panjang lebih 2 cm daripada lebar. So panjang kat sini, pemboleh ubah yang cikgu guna adalah pemboleh ubah yang cikgu guna adalah nilai X. So X tambah dengan 2 sama dengan X. Okay, so kat sini yang perlu awak kena betul balik. Okay, boleh juga nak buat Y kat sini. Nanti awak menyatakan kat sini apa? Boleh juga. Katakan nak buat gini lah. Nak proceed gak ni. Okay, awak nak proceed pun ni boleh. So kat sini awak kata apa? X sama dengan Y. Okay. Pun boleh. So kat sini akan dapat apa? X kuasa 2 tambah dengan 4, X tambah dengan 4 sama dengan 100. Okay. So macam biasalah. X kuasa 2. Sorry, tinggal sini. Okay, 2X kuasa 2. Nampak perwakilan dia ni kat sini. Okay, tambah dengan 4X tambah dengan 100 pindah ke sebelah kanan. Jadi negatif tu. So 4 tolak dengan 100 dapat berapa sini? Dapat negatif 96. Dapat negatif 96. Okay, ingat. Macam biasalah. Bila equation dia sama dengan kosong. Boleh kecil. Okay, boleh permudahkan. So permudahkan dengan CP berapa? Permudahkan dengan CP2. So kat sini X kuasa 2 tambah dengan apa? 2X tolak dengan berapa? Tolak dengan 48. Semua sekali bahagi dengan 2 So kat sini cikgu showkan guna formula rumus lah kat sini. Okay, A berapa? A1. B berapa? B2. C berapa? C negatif 48. Okay, awak tekan dulu kalkulator. Okay, tekan dulu kalkulator. Okay, masukkan A1 lah. A1, B2, C negatif 48. So, awak akan dapat nanti, bila awak nak kira nanti, okay, awak akan dapat nilai X sama dengan 6. Dan satu lagi, X sama dengan negatif 8. So, awak akan dapat 2 kat sini. Okay, awak akan dapat 2 kat sini. Okay. So, bagaimana nak selesaikan dia? Okay, nak selesaikan dia, tulis dulu formula dia. Okay, tulis dulu formula dia. Okay, kalau dah biasa, tidak ada masalah. So, hari ni adalah hari pertama, kita tulis dulu formula dia sebab kita nak tengok pergerakan dia duduk kat mana. Okay. Okay, so negatif B. So, 2 lah kat sini. Tambah tolak 2 kuasa 2. Tolak 4. A adalah 1. C adalah negatif 48. Okay, so square root bahagi dengan apa? 2A. Berapa A dia? A dia adalah 1. Okay. So, siapa kat sini apa? Siapa kat sini? Bahagilah. Okay, so nilai X kat sini, awak akan dapat negatif 2. Okay. Yang atas tu, awak selesaikan yang apa? Yang dalam rumah tu. So kat sini akan jadi tambah 196. Okey, tambah 196. Okey, tambah 196 bahagi dengan 2. Okey, so kat sini lah X kat sini apa yang perlu awak kena buat? Okey, awak tekanlah kalkulator. Negatif 2 tambah square root 196. Okey, bahagi dengan 2. So dapat apa? Dapat 6 kat sini. Okey, so adakah sama dengan jawapan kita? Okey, so adakah sama dengan jawapan kita? Okey, sama. Okey, yang kedua.
Okey, X sama dengan negatif 2 tambah, tambah pula, tolak. Tolak dengan 196 punca kuasa bahagi dengan 2. Lepas tu awak tekanlah kalkulator, dapat negatif 8. So kat sini. Okey? Boleh? Okey, tapi sebelum tu, sebelum nak habis ni, awak kena tahu X ni sebenarnya apa? Pemanjangan. Panjang ataupun lebar. So, awak kena ingat kat sini. Okey, nilai panjang ataupun lebar tidak boleh nilai negatif. Okey, tidak boleh negatif. Okey. Tidak boleh negatif. Maka nilai X yang boleh diterima berapa? Nilai X yang boleh diterima adalah 6. Okey, nilai X yang boleh diterima adalah 6. Okey, so baru kita nak jawab panjang dengan lebar. So panjang dia berapa? Okey, so panjang kat sini iaitu X tambah dengan 2. Maka kat sini sama dengan apa? 6 tambah 2 dapat 8. Okey, lebar dia sama apa lebar dia? Lebar dia sama dengan Y lah, ataupun sama dengan X. So sama dengan apa? Sama dengan 6. So panjang 8, lebar 6. Okey, tu je cara terakhir awak jawab. Sebab kalau kita tengok soalan ni lebih kepada matematik dah last sekali. AdMath dia duduk sini je. AdMath duduk di antara. Okey, start dengan pengetahuan matematik. Okey, ni dah matematik dah ni. Okey, matematik tambahan dia duduk sini je. Okey, matematik tambahan duduk kat sini. Sampailah awak dapat nilai X kat sini. Lepas tu, kembali pula kepada matematik iaitu nilai panjang lebar tidak boleh negatif. Maka nilai X yang boleh kita terima adalah 6 sahaja. So panjang adalah 8, lebar adalah 6. Okey? Okey, disebabkan dekat dengan pukul 1 dah cikgu rasa. Kelas kita habis berapa? Sekejap ya. Okey, ada soalan nak tanya? Oh, 1:20. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Okey, so sebagai latihan buat 3B dengan 4 Okey. Sebagai latihan kat sini. Oh. Okey, so hang buat kat sini. Okey, iaitu soalan latih diri 2.1. Okey, iaitu soalan 3B dan soalan nombor 4. So soalan nombor 3B dengan soalan nombor 4 ni cikgu nak awak guna kaedah apa? Kaedah rumus. Okey, kaedah rumus. Okey. Itu sajalah daripada cikgu pada hari ini. Okey, sebab tidak ada soalan untuk pada slot hari ini, itu sajalah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu.